Terlalu obses untuk tampil cantik dan memiliki tubuh yang kurus menjadikan sebilangan wanita sanggup mempertaruhkan nyawa tanpa menghiraukan kesan buruk yang bakal mendatang. Kebanyakan wanita yang ingin kelihatan cantik sering mengambil mudah tentang penjagaan kesihatan, terutamanya dalam penjagaan usus yang betul. Walaupun kesihatan usus lebih biasa terjadi dalam kalangan lelaki berbanding wanita, namun ianya tetap berisiko jika tidak menjaga dengan betul. Di antara tanda-tanda awal penyakit ini adalah seperti sakit perut yang keterlaluan, najis berdarah serta sering berasa letih. Namun sehingga kini masih ada dalam kalangan masyarakat yang mengambil mudah terhadap perkara ini kerana ianya dianggap sebagai sakit perut biasa yang tidak akan memberi kesan negatif pada tubuh badan. Apakah pendekatan terbaik dalam menjaga kesihatan usus dengan cara yang betul? Itu dia sedikit sebanyak mengenai topik kita pada hari ini iaitu kesihatan usus. Dan untuk mengetahui tentang kenapa pentingnya untuk penjagaan usus, memastikan usus kita sihat, apakah tanda-tanda usus kita tak sihat dan bagaimana untuk menjaganya, bersama kita di studio sekarang ini ialah Profesor Dr. Ida Nurmiha Hilmi iaitu pakar perunding kanan gastroenterologi dan hepatologi. Apa khabar, Prof? Baik. Terima kasih kerana bersama kami di Wanita hari ini. Okey, Prof, bila sentuh tentang usus, saya percaya bukan sahaja dalam kalangan penonton, tapi saya sendiri. Kadang-kadang kita terlepas pandang untuk kita ambil tahu sama ada penting ataupun tidak jaga usus. Sebab selalunya kebiasaannya orang akan memberi fokus terhadap menjaga pemakanan, menjaga jantung, menjaga bentuk fizikal. Tetapi usus ini ramai yang kurang ambil berat, kurang ambil perhatian. Pertama sekali kita nak didik penonton ni, apa sebenarnya fungsi usus dalam badan manusia? Oh, okey. Usus tu sebenarnya fungsinya sangat penting. So, usus kecil, kita ada dua jenis usus besar dengan usus kecil. Usus kecil adalah di mana makanan dihadam, dicerna dan diserap oleh salur darah untuk ke seluruh badan. Jadi makananlah yang punca tenaga kami kan. Jadi tanpa usus kecil kami tak boleh hidup. Dan usus besar, manakala usus besar pula, bila ada makanan yang tidak diserap, dia akan sisa-sisa tu akan disimpan dalam usus besar dan akan disingkirkanlah bila kita buang air besar. Okey, peranan apa usus besar. Macam jenis tanda-tanda dia sebenarnya kita punya usus ni ada masalah. Tanda-tanda kecil yang mungkin kita sebelum ini tak indahkan. Masalahnya gejala usus ni sebenarnya agak kerap ramai orang dapat sebenarnya. Pasal ramai orang ada penyakit kita panggil irritable bowel syndrome atau usus sensitif. Usus sensitif ni sebenarnya 10 ke 20% orang mungkin menghadapi irritable bowel ni, di mana kalau kita silap makan ke, semua orang dah berlaku macam tu kan kadang-kadang, lepas tu jadi kembung atau cirit-berit. Ni kerap berlaku. Tapi yang kita risau tu ada kalangan orang yang diorang ada kanser usus. Dan kanser usus ni pada peringkat awal sebenarnya tak ada gejala sangat. Dia biasanya bermula dengan polip. Polip satu tumbuhan pada permukaan usus. Lepas tu lama-lama dia akan jadi semakin besar. Bila dia dah mula jadi besar, simptom-simptom atau gejala-gejalanya adalah macam perdarahan bila buang air besar, ya, ataupun kalau sembelit yang ketara, atau cirit-berit. Ataupun kadang-kadang bila buang air besar nampak lendir tu, itu kadang-kadang salah satu daripada gejala kanser usus. Dan kanser usus sebenarnya adalah kanser kedua ketara dari Malaysia lepas kanser payudara. Jadi ia sebenarnya ramai juga yang menghidapilah kanser usus ni. Kalau Prof sentuh tadi kan berkenaan mereka yang menghadapi masalah sembelit. Tapi bagaimana pula dalam situasi kadang-kadang ada dalam kalangan kita ni yang 3-4 hari pun susah nak buang air besar ataupun seminggu pun susah. Kadang-kadang duduk bertemenung dekat toilet tu punyalah lama. Adakah sebenarnya ini perlu ditakuti ataupun tidak?
Ya, tu soalan yang menarik. Pasal saya pun mesti fikir sikit pasal sebenarnya chronic constipation atau sembelit kronik ni ramai perempuan muda mengalami penyakit ini dan sebenarnya dalam golongan warga emas pun boleh juga. Jadi sembelit tu sebenarnya tak nak kata simptom sembelit saja, biasanya bukan maknanya kanser usus, tapi biasanya kalau berlaku sembelit daripada kanser usus, dia biasanya lama tak buang air besar. Ada sekali saya rasa ada seorang pesakit saya 30 hari dia tak pergi. Sebulan ya? Macam tu. Tapi ramai biasanya wanita muda constipation kronik atau sembelit kronik tu biasanya taklah satu simptom yang membahayakan atau membimbangkan. Tapi yang masalahnya bagaimana kita nak tahu kan? Tu yang susah tu. Macam Prof katakan tadi, biasanya wanita yang umur 20-an ataupun 70-an. Kenapa tu? Adakah disebabkan gaya hidup mereka ataupun pemakanan ataupun memang biasa sebenarnya? Ya. Jadi sebenarnya kita tidak tahu pasal ada segolongan wanita dia ada kita panggil slow transit constipation, maknanya kita punya salur pemakanan ni dia memerlukan satu kita panggil peristalsis. Peristalsis tu usus tu dia mesti gerak secara aktif dan ada orang dia punya usus tu dia bergerak dia perlahan sikit. Jadi mungkin pasal hormon, mungkin pasal tak minum cukup, mungkin kurang serat atau fiber, genetik pun ada komponen dia juga, ataupun tak exercise atau tak bersenam. Jadi banyak sebabnya sebenarnya, tapi memang ramai orang adalah. Bila sentuh tentang hawa tak kurang minum, saya takut juga. Saya pun nak cakap terasa saya sebab semua orang macam tu. Kalau minum pun kekurangan air dalam badan pun juga boleh menyebabkan masalah usus. Tetapi kan Prof, bagaimana pula dalam situasi tadi kita cerita tentang sembelit, susah nak buang air. Tapi kekerapan orang yang kerap dalam satu hari mungkin 4-5 kali, 3-4 kali. Bagaimana pula dalam situasi macam ni? Adakah itu satu masalah? Pun berlaku juga. So yang macam saya kata irritable bowel ni atau usus sensitif, dia berlaku bila kalau kita makan benda yang untuk orang yang tak ada kita nak kata penyakit tu taklah, dia bukan serius tapi kita panggil menyusahkanlah sikit. Dia bila makan benda-benda seperti macam bahan daripada susu atau dairy product, kadang-kadang karbohidrat yang susah dihadamkan. Diorang mereka ni bila dia makan usus tu dia sensitif, jadi dia mula meragam. Ya, jadi peristalsis dalam tu pula dia lagi terlalu aktif pula dah jadi kerap ke tandas. Ya, masalahnya macam bagaimana kita nak bezakan di antara satu penyakit yang serius iaitu kanser usus ataupun biasa atau irritable bowel syndrome. Ini masalah yang memang susah lah. Kalau bukan doktor susah kan nak tahu mana yang serius dan mana tak serius. Jadi saya rasa kalau dia keterlaluan atau ketara, baik jumpa doktor. Itu saya punya nasihat. Baik Prof, ini ada satu persoalan daripada penonton wanita hari ini, rakan Facebook kita. Katanya selepas bersalin anak nombor 5, saya ada masalah sembelit. Kena makan ubat untuk buang baru boleh membuang. Kenapa? Mungkin situasi ini dia nak tahu kenapa situasi itu boleh berlaku kepada dirinya. Ya, so yang sebagaimana yang saya cakap tadi, kadang-kadang hormon penukaran hormon boleh menjadikan ini, tapi adalah penting untuk kalau ketara atau susah jumpa doktor pasal ada selepas bersalin secara biasalah kadang-kadang berlaku bagi nak kata saraf tu mungkin ada kerosakan ke atau masa lahirkan anak tu. Jadi mungkin perlu buat tes untuk memastikan tu tak berlaku. Perlu merujuk kepada doktor juga. Adakah ia sebenarnya kita panggil sesuatu yang dirisaukan, Prof? Not necessarily, tak semestinya, tapi
saya rasa kalau, tapi as I said before, dia menyusahkan kan dan yalah, membimbangkan. Jadi saya rasa kita boleh buat test-test untuk memastikan kalau ada cara lain lah atau cara yang kita boleh buat. Jadi dia tak payah selalu makan laxatif saja. Jadi kita boleh buat test itu. Baik. Dan sebenarnya ada juga yang ingin kami kongsikan kepada anda. Seorang pesakit ini mengidap kanser kolon. Dan sebenarnya beliau merupakan seorang yang amat dikenali dalam kalangan pengamal media. Dan untuk mengetahui siapakah beliau ini, saksikan bingkisan ini. Komposer Natasha, lirik Iman Imran, penyanyi Diana Faizal, lagu Lelaki Tak Jodoh. Berangan memang best, tapi bila benda jadi nyata sangat best. Wow, tahniah. Rudy Imran Syamsuddin merupakan bekas wartawan harian Metro yang mula bergiat aktif dalam dunia media hiburan semenjak tahun 2004 lagi. Namun kini bertugas sebagai pensyarah di salah sebuah universiti tempatan di Pulau Pinang. Mempunyai bakat dalam berkarya, dia juga merupakan seorang penulis novel, skrip filem dan penulis lirik lagu terkenal yang pernah memenangi anugerah juara lagu. Namun hari ini, kisahnya berbeza. Bermula dengan hanya sakit pada bahagian perut, dia tidak menyangka bahawa itu adalah kanser. Pernah membuat pembedahan sebelum ini, namun beliau tetap cekal menjalani rawatan kemoterapi seperti pesakit kanser yang lain dalam usaha untuk terus berjuang meneruskan kehidupan seperti insan lain. Siapa yang tidak kenal dengan nama yang cukup besar dalam industri pengamal media ini, Rudy Imran Syamsuddin. Semalam sempat berborak dengan beliau sendiri, rasa macam tak percaya sebab Rudy boleh dianggap sebagai abang kepada kami yang orang kata baru bermula dalam dunia media ini. Apapun sekarang Rudy berada di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Rina. Apa khabar, Rudy? Baik, Alhamdulillah. Maaflah. Setakat ni under control. Maaf sebab terpaksa curi sedikit waktu. Katanya sekarang ni tengah ada bengkel, ya? Minta maaf. Tapi dah saya nak keluar sekejap sebab kita pun tengah buat presentation. Sebab kawan-kawan kita tengah buat presentation, kita dah nak berhenti rehat dah pun. Okey, baik. Rudy, mungkin bolehlah kalau kita imbas sedikit. Hari ini pun kita cerita tentang kesihatan khusus. Kita nak memberi pemahaman dan maklumat kepada penonton wanita hari ini. Penting untuk jaga usus. Berdasarkan pengalaman yang dilalui oleh Rudy sendiri, bagaimana Rudy mengetahui berkenaan dengan penyakit kanser Rudy ini? Okey, saya bercerita ni agar semua orang di luar sana supaya lihat pada tubuh ataupun apa yang perubahan yang berlaku pada tubuh mereka. Macam saya, kesilapan yang besar yang paling saya buat apabila saya buang air besar bercampur dengan darah ligat, saya assume, saya merasakan benda itu adalah kerana puasir. Jadi saya tidak pergi cek doktor. Dan perkara seperti itu berlaku macam kejap dia datang, kejap dia hilang, kejap dia datang. So saya beranggapan perkara itu tidak ada apa, tak apalah, tak perlu jumpa doktor. Sehinggalah saya mengalami sakit di bahagian usus tu seperti orang perah kain. Begitu saya rasakan ini sakit tu. Tapi dia punya sakit tu dalam 1-2 jam kemudian dihilang. Okay. Lepas tu dia tak ada. Saya rasa benda tu daripada tahun 2016. Lepas tu hilang dalam tempoh setahun, datang lagi 2012. So masa first time tu saya pergi jumpa doktor diagnose. Dia kata saya kena appendix. Tapi somehow saya query. Saya kata dengan doktor, tidak mungkin itu adalah appendix sebab selepas itu saya rasa sihat. Lepas saya makan ubat, saya rasa okey. Saya tak sakit lagi dah. Lepas tu bila saya dapatkan second opinion pun kata appendix. Tapi dengan penjelasan bahawa appendix saya itu mungkin sisa makanan tu dah keluar pada appendix. So disebabkan bengkak tu dah berkurang dan saya tak rasa sakit lagi. So saya tak okey. So tahun kedua dia kena lagi. So waktu itu saya dah, waktu malam hospital tutup. So
So saya just pergi emergency dan dia bagi saya ubat untuk memudahkan saya buang air besar. Okey. Kemudian dia okey. So setahun kemudian, tahun 2018, dia datang lagi, tapi kali ini situasi dia sangat teruk. Apabila saya buang air besar, saya tak boleh buang air besar dalam masa tempoh 6 jam dan saya makan ubat untuk lembutkan najis dan dia keluar sebanyak 3 kali keras saya dan kali ketiga itu hanya darah saja yang keluar. Dan waktu itu saya terus ke UMSC, saya cakap dengan pihak hospital, saya nak buat endoskopik. Saya terus minta buat endoskopik sebab masa saya dah ada sedikit ilmu dan perbacaan. So saya tak nak buat pelbagai diagnose, saya nak terus direct to the kita terus pergi pada perkara yang penting untuk tengok sakit itu apa dia punya prosedur dia. So prosedur dia adalah buat endoskopik. So bila buat endoskopik dan masa itu saya dengan Prof Ida dan Prof Ida sahkan bahawa ia adalah kanser. Dan sekarang ni masih menjalani rawatan? Saya 2018 buat operation, kemudian selepas operation itu saya menjalani chemo because selepas operation yang pertama, doktor mengesahkan ia adalah stage 3. So saya perlu buat chemo. So, selepas chemo, dalam tempoh tahun kemudian, okey dan bagaimanapun selepas setahun, yearly check-up, Dr. Prof. April jumpa ada kesembuhan baru. So saya menjalani operation sekali lagi. Pada Mac yang lalu lah. Ya, baik Rudy. Pada tahun 2016 mula mengalami komplikasi dan kemudiannya 2017, 2018. Dan bagaimana kesannya kepada Rudy terhadap mungkin rutin harian dan secara ringkasnya nasihat buat semua penonton wanita hari ini? Saya sepanjang 2016, 17 bulan dalam tempoh yang saya mengalami kesakitan tu, saya tak merasa banyak perubahan kecuali sebab dia punya sakit tu datang sekali lepas tu dia hilang. So dia membuat ruang yang tak apalah, dia membuatkan saya sakit dah hilang, tak apalah, tak payah sanggup, tak payah jumpa doktor. So bila datang lagi pergi jumpa doktor, tapi bila doktor kata kadang-kadang bila kanser ni dia bila dari luar ataupun di pemeriksaan biasa dia susah untuk dikesan. So pentingnya untuk kanser ini kita menjalani ujian khas. So kalau untuk usus tu sebaiknya kita minta pada doktor, boleh tak saya nak buat endoskopi. So maknanya memang doktor betul-betul tengok. So betul-betul masuk dalam tubuh, kamera masuk dalam tubuh dan perhatikan organ-organ dalaman ataupun kita buat scan, betul-betul begitu. Dan sepatutnya benda itu buatlah paling tidak pun tahun 2 kali. Baik. Bukan, maksud saya 2 tahun sekali. 2 tahun sekali. Baik. Apapun Rudy, kami nak ucapkan semoga Rudy terus kuat, berjuang. Terima kasih. Dan saya perlukan doa. Kami di Wanita Hari ini insya-Allah akan sentiasa mendoakan untuk Rudy yang kami anggap seperti abang kami sendiri. Terima kasih kerana Terima kasih Rudy berkongsi pengalaman ini. Jaga diri, jaga kesihatan. Dan selamat maju jaya juga dalam dunia baru. InsyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum. Itu dia tadi pengalaman Rudy Imran Syamsuddin yang merupakan pesakit Prof sendiri. Mungkin Prof boleh kongsikan jugalah berdasarkan daripada selepas didiagnose tentang kanser yang dihidapi oleh Rudy ini. Bagaimana perkembangannya? Jadi saya adalah bahagian pakar gastroenterologi. Jadi saya bukan pakar bedah lah. Pakar bedah adalah bahagian colorectal, Prof April. Jadi masalahnya pasal di peringkat 3. Lepas buat operation, kadang-kadang operation tu dilakukan secara langkah pertama. Tapi kadang-kadang pakar bedah tu akan buat radioterapi dulu, kecutkan, lepas tu baru buat operation. Jadi yang penting tu semua kanser tu mesti hilang lah. Pasal kalau ada sisa-sisa lagi dia boleh datang balik. Jadi lagi satu, pasal Rudy dah peringkat 3, maknanya dia dah masuk ke lymph node.
Jadi dia mesti juga menjalani kemoterapi. Okey. Dan so that's the thing. tadi pun Prof ada katakan sebenarnya untuk kanser kolon ni dia tak ada tanda yang jelas. Tapi tak siapa yang nak bila jumpa doktor je, okey dah peringkat ketiga. Mungkin seperti Rudy, tanda-tanda dia tadi buang air besar, ada darah. Adakah itu antara tanda-tanda yang jelas sebenarnya? Definitely. Memang sudah tentu. Pada pendapat saya, kalau ada perdarahan tu, ramai orang anggap itu adalah buasir atau hemorrhoids. Memang hemorrhoids tu adalah ramai orang ada. Tapi kalau umur dah lanjutan ataupun kalau ada orang dalam keluarga yang ada kanser kolon, pasal kanser kolon tu ada genetik komponen atau komponen genetik yang kuat juga, mesti jumpa doktor. Mesti jumpa doktor dan mesti menjalani kolonoskopi atau teropong, itulah yang saya lakukan. Baik Prof, ini satu lagi soalan daripada penonton kita di Facebook. Adakah kita memerlukan makanan atau minuman dan suplemen detox untuk menjaga usus? Sebab katanya melalui satu pembacaan, pengambilan produk detox ini boleh menipiskan dinding usus, dan jika produk atau minuman makanan detox ini perlu, berapa kerap ia perlu diambil? Saya sendiri tak pernah guna dan saya pun tak akan recommend detox, tapi saya memang syorkan kalau kita makan benda yang kurang, yang kita tahu kolon kanser ni walaupun ada komponen genetik, tapi kalau makan banyak sangat daging, makanan kita panggil goreng, berminyak, kalau kurang makan sayur-sayuran, buah-buahan, ni biasa, kita semua tahu semua ni kan, tapi susah nak laksanakan tu saja. Ini adalah risiko kolon kanser. Smoking atau merokok pun adalah salah satu daripada risiko. Berat badan yang kalau yang tinggi, berlebihan atau berlebihan. Itu juga yang Prof katakan tadi, sebenarnya banyak yang kita tahu, tapi bila kita tak tahu, cepat-cepat saja tengok atas talian, alamak perut kembung, apa masalahnya. Tapi dalam soal usus atau kesihatan usus ni banyak fakta dan mitosnya. Jom kita saksikan. Itu antara fakta ataupun mitos yang kadang-kadang bermain di fikiran kita. Betul ke? Kadang-kadang menakutkan juga, Prof. Okey, kita nak buat secara ringkas fakta ataupun mitos ini. Prof mungkin boleh ulas sedikit ringkas. Sembelit dan buasir boleh menyebabkan kanser usus? Tidak. Tidak, macam pop quiz. Okey, tidak mengamalkan sayur-sayuran dan buah-buahan yang mencukupi boleh menyebabkan kanser usus. Jadi saya dah cakap, walaupun itu bukan cukup. Kalau kita tak makan sayur, kita dapat kanser usus. Tapi adalah salah satu daripada risiko. Okey. Kalau boleh, patut amalkanlah. Patut amalkan. Okey. Yang ketiga, menahan untuk membuang air besar boleh menyebabkan kanser usus? Tak ada bukti yang tu berlaku sebenarnya so far. Tapi kalau boleh, jangan tahan. Jangan tahan pasal boleh jadi sembelit. Lepas tu usus besar akan serap lebih banyak, air akan lebih banyak diserap, jadi dia akan melarat. Jadi kalau boleh, mesti cuba buang air besar bila boleh lah. Jangan tahan. Okey, yang seterusnya. Makanan yang disalai, alamak, dijeruk dan dimasinkan adalah penyebab utama kanser usus. Sebenarnya tidak. Tapi masin, jeruk dulu dikaitkan dengan kanser perut. Jadi orang daripada penduduk Jepun. Usus tahu saya not so much. Taklah. Okey. Baik. Dan satu lagi, ini mungkin bagi mereka yang suka mengambil pengambilan herba-herba dalam kehidupan. Herba keladi tikus mampu merawat kanser. I don't know what that is. Saya tak tahu apa tu. Tapi kalau dari segi pengambilan herba itu sendiri, adakah sebenarnya digalakkan, Prof? Saya sendiri tak. Sebabnya pasal kami tak tahu apa yang ada dalam herba tu. Itu yang saya risau. Saya rasa kalau dah ada endorsement daripada
Kementerian Kesihatan okeylah, tapi yang lain-lain ni sebenarnya kadang-kadang sangat berbahaya. Dari segi liver pun saya dah ada banyak kes, saya dah in fact ada kasih interview temu bual pasal ni. Okey. Boleh jadi liver atau hati rosak pasal herba-herba yang kita tak dikawal. Baik. Okey, apa-apa pun kalau ada rasa tak kena sikit, eloklah kalau rujuk kepada yang pakar, eloklah rujuk kepada doktor kerana mereka lebih mengetahui apa komplikasi diri kita sebenarnya. Sedikit nasihat Prof kepada penonton kita hari ini. Betapa pentingnya perlu jaga usus. Jadi saya rasa yang saya seperti mana yang saya cakap, jadi yang kita tahulah apa yang kita patut buat kan, makanan yang sihat, exercise, jangan makan lebih, minum air. Tapi saya rasa lebih daripada itu, sesiapa yang lebih daripada 50 tahun patut menjalani saringan untuk kolon kanser. Pasal kadang-kadang yang macam Rudy cakap, mula-mula bila kanser tu ada, dia kecil. Dia bermula yang macam kata polip, lepas tu dia semakin besar. Dan biasanya bila dah kanser bila kita tunggu sampai dah teruk, mungkin dah tahap ketiga. Jadi saringan ni kita boleh buat dua cara, iaitu melalui kolonoskopi ataupun kita boleh buat sampel najis untuk darah atau tumor marker. Ya. Okey. Jadi ini mungkin bukan semua orang nak buat kolonoskopi dulu. Ini adalah satu cara yang kita boleh buatlah untuk mereka yang berumur 50 tahun dan lebih. Okey. Tapi lagi satu saya rasa amat penting untuk kita jangan tak hiraukanlah gejala-gejala macam perdarahan. Jangan ambil mudah. Jangan ambil mudah. Okey, itu dia sedikit sebanyak penerangan daripada Profesor Ida dan segala fakta dan mitos pun sudah pun terjawab. Terima kasih banyak-banyak Profesor Dr. Ida kerana bersama kita di Wanita hari ini.